Akhirnya Kabil bersemuka dengan Dania. Dania terkejut mendengar suara sinis lelaki itu. Tidak sangka pula dia akan disapa oleh Kabil, lelaki yang telah menghancurkan kehidupannya. Kabil memberi amaran pada Dania supaya terus merahsiakan mengenai siapakah ayah dalam kandungan itu. Namun perbualan mereka berdua telah didengari oleh Iqbal sendiri. Dia seperti tak percaya anak yang dikandung Dania adalah anak Kabil, adiknya sendiri. "No Dania, bagi tahu saya. Katakan apa yang Kabil cakapkan tadi, semuanya tipu. Semuanya bohong. Bagi tahu saya, Dania." Dania terkejut mendengar suara Iqbal yang begitu lantang. "Sudahlah bang. Aku tak mahu hal ni heboh satu wadi Safia. Nanti Walid dan Umi juga yang malu. Aku harap abang boleh rahsiakan perkara ni dari Walid dengan Umi. Okey? Kalau abang nak jadi bak sanggup, itu abang punya pasal. Dania tu boleh tahan juga orangnya. Masa di KL dulu, dia memang jadi rebutan. Tapi aku yang jadi pemenangnya." Kabil ketawa di hujung kata-katanya. Kesabaran Iqbal mula menghilang. Dia menumbuk muka Kabil tanpa perasaan kasihan. Iqbal tidak sanggup mendengar kata-kata adiknya yang penuh kesombongan itu. Benarkah adiknya yang berkata-kata? Atau yang hanya suara syaitan yang bertopengkan manusia? Kabil pun berlalu pergi dengan perasaan bengang. Iqbal memerhatikan Kabil yang sudah jauh meninggalkannya. Dania pula sudah tidak kelihatan. Mungkin dia sudah masuk ke biliknya. Apa yang harus dilakukannya sekarang? No Dania sedang mengandungkan anak Kabil, darah daging keluarga mereka. Patutkah Walid dan Umi diberitahu mengenainya? Pergaduhan antara Iqbal dan Kabil telah dilihat oleh para pekerja di situ. Dapat kita menyampaikan perkara itu kepada Ummu Safia. Umi terkejut mendengar perkara itu, dan kemudian Umi pergi mencari Iqbal untuk mendapat kepastian punca dua beradik itu bergaduh. Pak Kitab berkata, masa itu pun Nordania ada sekali. Adakah mereka berdua bergaduh kerana Nordania? Iqbal hanya mampu berkata pada Umi yang Kabil menghina Dania, dan sebab itu dia menumbuk Kabil. Umi meneka Iqbal marahkan Kabil kerana adiknya sudah menghina gadis yang dicintainya. Umi yakin anak terunanya memang mencintai Dania. Umi juga yakin itulah punca mengapa Iqbal memukul adiknya. Selepas itu, Umi mengadu pula pada Walid. Tapi ternyata Walid pun sudah tahu mengenai hal itu. Eloklah Kabil balik ke Kuala Lumpur. Kalau tidak, mungkin Iqbal dengan Kabil akan bergaduh lagi pasal Nordania. Haji Mukri menyuarakan pandangannya. Tapi Ummu Safia berasa pelik. Sudahkah suaminya menerima hakikat yang Iqbal memang mencintai gadis malang itu? Betul kata abang. Lebih lama Kabil di sini, mungkin akan lebih ramai lagi yang sakit hati macam Dania. Umi aku dengar kata-kata suaminya dengan duka yang dalam. Walaupun pasrah, agak terkilan kerana begitu cepat Kabil meninggalkan mereka. Dia belum puas untuk bersama dengan anak bongsunya itu. Sofia datang berjumpa dengan Umi dengan wajah yang begitu cemas. Dia memberitahu yang Dania sedang sakit, mengerang kesakitan di bahagian perutnya. Umi terfikir, baru minggu lepas Dania telah dibawa ke klinik Dr. Syafiqah untuk membuat pemeriksaan biasa. Tiada pula tanda-tanda dia akan melahirkan anak dalam masa terdekat ni. Kandungan Dania baru 8 bulan dan akan melahirkan dalam masa sebulan lebih saja lagi. Dengan pantas, Dania dibawa ke hospital menaiki kereta yang dipandu oleh Iqbal. Umi pula akan menemani Dania. Umi tidak mahu Umairah ikut sekali, dan dia mahu Umairah temankan Ummu Maryam yang masih dalam kesedihan, mengenangkan kaum baiknya yang telah tiada. Sudah sampai masanya Dania melahirkan zuriatnya. Hampir 8 jam Iqbal menunggu di luar pintu wad pembedahan. Umi pula menemani Dania di dalam. Kelahiran anak Dania terpaksa diawalkan kerana berlaku kontraksi yang kuat dan bayi sedang bergerak perlahan ke pangkal rahim ibunya. Semasa proses pembedahan sedang berjalan, Iqbal mendapat panggilan dari Afan. "Assalamualaikum. Ustaz Afan, apa hal?"
Macam mana dengan Dania? Dah bersalin ke belum? Suara Afan terdengar jauh dah perlahan. Belum lagi, Ustaz. Minta semua doakan agar Dania selamat ya, Ustaz. InsyaAllah. Tapi saya ada di Kuantan sekarang ni. Kata-kata Afan mengejutkan Iqbal. Kenapa di Kuantan? Ada apa-apa yang berlaku pada Ustaz Syakir ke? Soal Iqbal semakin gugup. Macam ni, Walid pesan minta beritahu Ustaz Iqbal seorang je pasal Kabil. Kabil? Kenapa dengan dia? Dada Iqbal berdebar. Kabil kemalangan malam tadi. Sekarang ni ada di hospital Kuantan. Saya dengar Walid ada di hospital sekarang. Macam mana dia? Iqbal mula cemas. Dalam ICU. Walid ada dengan dia. Dia koma. Hampir terlepas telefon bimbit daripada genggaman Iqbal. Untuk seketika alam sekeliling menjadi gelap. Takdir apakah yang sedang diturunkan Allah untuk adiknya? Namun yang pasti takdir ini petanda Allah sedang menguji kesabaran mereka semua. Akhirnya Dania selamat melahirkan bayi lelaki. Namun Dania tidak mahu melihat anaknya itu. Dr. Syabika berkata pada Umi bahawa Dania belum dapat menerima kenyataan ini. Ibu-ibu muda seperti Dania memang susah nak terima kelahiran yang begini. Mereka tak bersedia nak mengandung dan lahirkan anak. Hal ini perlu diberikan masa supaya Dania boleh menerima anaknya itu. Dania tidak membenci anaknya. Cuma dia rasa bersalah kerana mengandung tanpa menikah. Selepas itu, Umi mahu Iqbal mengazankan bayi itu. Dan Iqbal pun bersetuju. Dalam masa yang sama, Iqbal tidak tahu apa yang harus dikatakan pada Umi mengenai Kabil. Dia rasa bersalah. Mengenai hal Dania tidak mahu melihat anaknya, Iqbal berpendapat mungkin dia membenci anaknya kerana Kabil. Dia takut kalau ada wajah Kabil pada wajah anak itu. Iqbal mahu membawa anak itu berjumpa mamanya. Umi berharap hati Dania sedikit lembut bila Iqbal yang bawakan anak itu. Tiba-tiba, Umi mula terfikirkan sesuatu. Apakah Iqbal sedang mengambil alih peranan bapa sebenar anak itu? Atau adakah ini menandakan Iqbal sedang bersedia untuk menjalankan tugas dan menunjukkan kasih sayang seorang bapa? Dalam diam, dia merelakan.